dengan rakan-rakan daripada kumpulan satu lagi pun, ini kumpulan B ya, kumpulan A dengan Dr. Rahimah pun benda yang sama sebab benda ni memang untuk dokumen yang sama cuma orang yang mengajar je berbeza. Ya, okay, kita sambung okay, selepas sekarang ni siap. Semua dalam kelas ni dah boleh nampak apa yang ada dalam asas kepada kajian tindakan Okay. Dan kajian tindakan part tadi saya sebut banyak kali kan, iaitu berkaitan dengan refleksi merupakan satu bentuk inquiry Okay, saya tengok dalam RPA kita ada refleksi di mana kita sebagai guru yang terlibat dalam pengajaran, kita akan menggunakan apa sahaja isu yang ada dalam proses PDP kita. Ini dalam konteks belajar dalam konteks kelas, kita akan tengok apa isu yang ada dalam amalan kita semasa kita mengajar, berteraskan kepada RPH. RPH terancang, RPH kita punya perancangan Kemudian dari situ kita ada step-step dia kan. Kemudian bila kita bincang, kita tengok tengah tu mungkin ada masalah kepada amalan yang kita dah buat tu. Dari situ kita akan cuba cari satu penyelesaian atau satu pendekatan yang berlainan daripada strategi yang kita biasa guna untuk memastikan bahawa benda yang kita cuba, sesuatu yang baru ini boleh mendatangkan hasil yang baik. Ini antara definisi yang diberi oleh Chemist and McTaggart. Ini antara teori-teori yang penting dalam kajian tindakan. Saya sebut Eliot, kemudian Chemist Taggart. Ini antara bapa-bapa atau founder dalam kajian tindakan. Maksudnya kita tengok kepada amalan kita yang sedia ada. Kita akan membuat pengubahsaian Ini kemudian tindakan satu kajian terhadap situasi sosial yang melibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk kita nak baiki, mempertingkatkan amalan kita. Kita sebagai sampel, kita juga sebagai guru, kita juga boleh bertindak sebagai sampel di samping pelajar kita, di samping rakan-rakan kita di sekolah. Atau yang konteks yang biasa kita gunakan tindakan ni biasanya dalam kelas kita sendiri. Kita mengajar kelas A, macam mana kita mengajar kelas A, kelas B. Macam mana kita nak handle supaya kelas A, kelas B ni bergerak seiring dan mempunyai prestasi atau pencapaian yang hampir sama. Ini yang diutarakan oleh Somek. Ini antara dan ini sejarah ni saya tak nak ni boleh tengok ada. Ini budaya dalam pendidikan Ini tujuan dia. Membantu guru dalam menghadapi cabaran masalah PDPC. Ini PDPR kan. PDPR ni mungkin kita akan berakhir pada minggu depan, minggu ni last. Kemudian sesi akan datang ni pada 21 Mac. Kalau sekolah yang kurang 600 orang tu akan 100% pelajar akan ada di sekolah. Kalau yang lebih tu mungkin dia bergantung pada alternatif yang difikirkan sesuai oleh pihak pengusaha sekolah. Peluang kepada guru membuat sumbangan penting dalam mengukuhkan asas pengetahuan profesional. Tadi saya sebut maksudnya amalan kita ni, apa yang kita buat ni, kita boleh share dengan orang lain, dengan rakan-rakan kita. Dengan pembaca. Maksudnya kita akan keluarkan kita daripada rutin. Kita akan benda tu, biasanya kita mengajar macam tu statik je. Kita akan cuba cari satu pendekatan yang baru. Menggalakkan guru menyelesaikan masalah yang wujud dalam amalan harian dengan membuat deteksi. Ini kita sendiri yang selesai. Ada masalah tu kita sendiri yang cuba untuk selesaikan masalah yang wujud dalam proses kita mengajar. Galakkan guru menjadi amalan sendirian. Ini maksudnya dia daripada ni, bila kita nak selesai, kita akan cari satu alternatif. Ini kita tengok biasa orang yang ada inovasi ni, dia sendiri buat berdasarkan masalah yang wujud. Menggalakkan guru berkongsi pengalaman daripada apa yang hasil kita, kalau ada positif yang benda yang baik, kita akan share dengan pihak lain tentang amalan profesional kita. Dorong guru secara individu atau kumpulan membuat refleksi tak malah. Ini sama dia ada kaitan 567 ni gantung kepada kita punya refleksi. Ini antara model kajian tindakan model-model yang popular. Ini berdasarkan model kajian tindakan Levin. Nanti kalau dekat metodologi, bahagian
pendekatan kajian atau kaedah kajian. Okey, cikgu, kita semua boleh pilih mana-mana model yang kita rasa bersesuaian dengan refleksi, dengan isu, dengan kita punya objektif kajian. Jadi secara ni iaitu yang pertama kita akan merancang. Dia punya kitaran, dia akan bertindak secara berpusing-pusing, berkitar, dia akan berulang-ulang. Mungkin kita akan mula dengan refleksi. Kita daripada refleksi ni, apa yang kita lihat, apa masalah kita, apa isu yang kita rasa kita perlu selesaikan. Dari situ kita akan plan. Bila kita plan, apa kita nak buat, bagaimana kita nak buat, bla 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 semua, apa yang perlu dibuat, apa solution yang kita nak cari, apa hasil yang kita ni, apa pendekatan yang kita nak guna, instrumen yang kita perlukan, alat yang kita perlukan, siapa model kita, siapa sampel kita, siapa objek kita atau subjek kita. Kemudian kita akan bertindak. Bertindak ni maksudnya kita punya prosedur kita punya method kita. Dari situ kemudian kita akan buat semua, kita akan analisis dapatan kita dan kita akan tengok balik, kita akan memerhati, kita menilai sama ada kesan atau tidak. Kalau tak, benda tu dia akan berulang-ulang. Kita akan reflect balik, kita tak ada kesan, kita akan reflect balik. Dan seterusnya sehingga kita dapat satu solution, satu hasil yang betul-betul memuaskan hati kita. Ini dia putaran dia. Ini tadi kita tengok ini Levin. Benda yang sama, kalau Somek sama juga, cuma Somek ni dia lebih terperinci. Dia akan pergi satu persatu. Berbanding ini dia secara umum. Levin dia umum, merancang, reflect, rancang, bertindak, memerhati. Kita akan bincang sini apa yang kita nak bincang sini. Tapi kalau kita tengok Somek, berdasarkan model Somek ni, dia dah jelaskan setiap satu step tu apa yang perlu kita buat. Yang pertama, kena pasti masalah. Apa isu kita? Apa masalah kajian kita? Apa masalah yang kita hadapi semasa kita mengamalkan proses PDP atau PDPC atau PDPR. Itu hanya term PDP. Maksudnya kita buat refleksi di sini. Kena pasti masalah. Kalau dalam kajian saintifik atau kajian akademik yang biasa ni, dia dikenali sebagai penyataan masalah. Dan itu dia akan ada tujuan kajian. Kenapa kita nak buat kajian? Kenapa kita nak buat kajian ni? Mungkin penyataan masalah kita punya refleksi kita. Tadi semasa aku mengajar, budak tidak faham topik ini. Ramai pelajar tidak faham. Ramai pelajar tidak dapat menyiapkan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan. Apa isu dia? Isu dia pelajar tak faham. Pelajar tak boleh siap. Tak pun pelajar lewat ke kelas. Itu kita punya isu. Kita dah kena pasti masalah. Daripada situ, kita akan kumpul data. Kenapa pelajar tak faham? Kenapa pelajar lewat ke kelas? Kenapa sekolah kita banyak sampah? Kenapa toilet tandas pelajar ni tak bersih, kotor? Mungkin kita akan buat pemerhatian, kita akan dapatkan data, kita akan dapatkan maklumat kenapa benda ini berlaku. Dari situ kita akan kumpul kenapa benda ini berlaku. Kita akan isi data, maksudnya kita maklumat kita dapat sebelum kita buat satu perancangan atau satu plan tindakan. Kita akan pergi ke tempat, kita akan rancang. Kita akan dapat sebab pelajar majoriti lewat ke sekolah kerana kawasan sekolah ni mungkin pelajar tinggal di kawasan-kawasan terpencil, nak kena jalan kaki, datang mungkin hujan lebat apa bla ada masalah. Tak pun pelajar tak faham kerana kita mengajar terlalu cepat. Budak komplain, cikgu mengajar laju sangat, ustaz cepat sangat ustaz dia penerangan. Tajuk ni susah. Ustaz bagi ringkas sangat, terang. Tak ada latihan atau sebagainya. Itu kita punya hasil yang kita dapat berdasarkan pemerhatian atau pada peringkat awal. Kita kumpul data peringkat awal. Kemudian dari situ, kita plan. Apa kita nak buat?
Prof, Ya. macam mana kita nak kenal pasti, maksud saya tu kenal pasti isu tu? Isu tu based on kita punya refleksi lah. Refleksi. Maksudnya kan kita tengok refleksi takut. Pasal tak bila kita mengajar ni, selalunya bila kita tengah bercakap, bila kita terfikir, tadi aku sebut betul tak? Kenapa budak ni jadi macam ni? Kenapa aku terang budak tak faham? Kelas sebelah tadi, masa semalam topik yang sama, kelas lain, okey je. Tapi bila masuk kelas ni, aku terang benda yang sama, pendekatan yang sama, tak faham. Tak boleh dapat juga. Dah bagi latih tubi banyak kali kita buat latihan, budak still tak boleh nak dapat. Mungkin kita nak kena pasti, apa punca dia? Kan? Mungkin berbeza sebab budak mungkin berbeza sebab pelajar ni, manusia ni dia mempunyai multiple intelligence okay? Dia pelbagai kepintaran, ada yang budak cepat dengar, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang dia yang jenis minat angka, minat statistik, okay? Ada yang minat bahasa, ada yang minat seni, sukan dan sebagainya. Itu perbezaan pelajar. Okay? Itu dia punya multiple intelligence. Kemudian kita ada learner diversity, kepelbagaian pelajar. Kan? Okay, faham tadi? Sampai tak silap masalah tanya Okey, insyaAllah. Cuba. Maksudnya kita refleksi, maksudnya kita buat muhasabah. Lepas tu kan, sepanjang tu mengajar, tadi orang lain boleh faham kenapa seorang pelajar itu tak pun budak lain semua datang sekolah okey je. Diorang ni, ada 2-3 orang ni asyik ponteng aja. Kan? Tak pun kita tengok. Aku heran. Toilet sekolah ni kenapa kotor sangat? Sedangkan dah dicuci. Lepas tu kejap je kotor. Jadi nak jawab kepada persoalan tu macam mana, Bro? Kan? Itu yang dia nak jawab. Nak selesai ni kita akan buat kajian lah. Sebab tu kita kan? Di situ budak mungkin tak berdisiplin. Kita punya tanggapan, budak tak disiplin masuk toilet, lepas guna tak flush. Itu picture kan? Kemudian sambil ni mungkin basah. Mungkin kita nak buat satu pendekatan. Contoh, saya bagi simple lah. Kita buat mungkin mengenalkan bayaran 10 sen masuk ke toilet. Kita buat macam ni, sebelum ni masuk free je, keluar masuk ikut suka. Kan? Dia tak ada ni. Dan kita mungkin kita nak buat kempen. Okay? Kebersihan maksudnya tandas tu kebersihan tandas. Mungkin kita nak gunakan dalam pendekatan Islam pun sebut apa? Kebersihan tu sebagai daripada iman kan. Benda tu memang ni, tapi kita tak terapkan kepada pelajar. Macam mana nak terapkan? Okay, maksudnya kita masuk ada adab dalam tandas. Okay, selepas guna. Maksudnya kita buat kempen lah. Mungkin kempen. Okay, dengan ni kita merancang untuk mengadakan kempen kebersihan dan keceriaan tandas. Kita war-warkan lah. Kempen kita macam mana? Mungkin ada poster, mungkin ada apa? Ada pamphlet dan plan-plan yang kita rasa ni. Itu contoh. Apa kita buat satu sekolah kita mungkin setiap hari kita biasa sekolah rendah lah kan, budak-budak makan coklat, makan gula, plastik kecil dia sampah banyak kan. Maksud sampah yang macam tu kan, yang dihasilkan oleh manusia, ada sampah yang natural ni okey lah, macam daun tu tak bisa, tu bukan sampah kan. Macam mana kita nak atasi benda tu? Mungkin kita galakkan kempen, kita buat kempen satu pelajar satu sampah. Maksudnya dia kutip satu sampah, bukan dia buat sampah. Maksudnya kalau dia jumpa sampah, kita buat satu promotion, kita buat satu kempen, jumpa kita kutip. Kalau tak jumpa baku sampah tempat untuk dilupuskan, budak disimpan dulu. Itu sampah yang berat, maksud sampah ringan lah. Tak pun kita buat kempen sehari budak menghafal satu ayat. Sehari 3 perkataan dalam kita belajar bahasa Inggeris. Sehari budak kena hafal 3 perkataan. Tak pun satu ayat untuk berkomunikasi. Excuse me, contoh macam kita nak ajar budak tak pun dalam bahasa Arab macam mana. At least kita nak terangkan ini komunikasi harian. Contoh kita nak meningkatkan kemahiran berbahasa Inggeris, penerapan kemahiran untuk bercakap menggunakan bahasa Arab untuk komunikasi ringkas. Saya nak pergi tandas, saya nak pergi kantin.
boleh tak saya pinjamkan, boleh tak pinjamkan saya pen, pensel dan sebagainya. Benda yang asas, basic. Itu plan kita nak buat. Kita rancang. Masa rancang ni kita punya prosedur lah. Kita apa kita buat, apa kita nak guna. Okay, siapa kita punya sampel kita. Okay. Dan kita akan laksanakan. Okay. Bila laksanakan kita akan dapatlah data kan. Kita tengoklah. Okay. Sebelum kita melaksanakan kempen sehari satu ayat, mungkin kempen kita tempoh dia mungkin kita buat sebulan. Kita tengok hasil dia. Bila sehari satu ayat, majoriti sebahagian besar pelajar tidak boleh menguasai asas berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Kan nak bagi tandas pun dia senyap, dia takut, sanggup budak-budak kerana dia takut sebab excuse me, may I go out? Contoh kan. Itu yang basic. Kadang-kadang pelajar ni dia malu. Kita kena pasti kan, kenapa benda dia berlaku. Oh, dia takut, dia malu. Tapi bila kita lancarkan, kita kata apa? Belajar. Kan? Lama-lama okey, kita galakkan. Dalam bahasa Arab itu juga. Maksudnya contoh yang kita boleh guna. Tak pun nak tingkatkan jumlah bacaan, pemahaman penguasaan bacaan kalangan murid-murid tahun 1, tahun 2. Okay, kita galakkan diorang untuk membaca. Setiap minggu mungkin kita bagi satu buku cerita supaya diorang baca. Cuti, dia orang balik satu Ahad, dia baca, kalau dia boleh baca lah. Kan? Kemudian minggu depan kita ada apa yang dia baca. Itu contoh contoh-contoh yang kita boleh gunakan. Dan antara contoh yang tak silap saya masuk dalam contoh bagaimana kita nak laksanakan kajian. Contoh yang nanti ke depan ni ada lagi banyak dia akan tunjuk Jadi kita kumpul data, kita buatlah, kita laksanakan projek tu, kita laksanakan kita punya plan yang telah rancang dan kita akan analisis. Lepas tu kita dapat hasil semua kan. Dan kita tengok apa hasil dia. Katakan tak berjaya, tapi kurang berkesan dan sebagainya, kita boleh ulang pula. Kita buat putaran seterusnya. Sebab tu dia kata putaran seterusnya. Sama ada kita ubah, kita buat perbaikan atau kita buat benda lain. Ini Somet punya idea, dia punya step dalam menghasilkan kajian tindakan. Ada soalan sini? Nampak? Tadi Levin macam mana? Levin dia simple sikit. Dia tak benar, tapi benda yang sama juga. Somet dia detail. Itu juga dengan Brad Sostak ni dia sama juga. Nampak? Dia ada kitaran kan? Maksud kena pasti. Ini pun kena pasti masalah. Okay, yang kedua, kumpul data. Ini pun kumpul data. Okay, kemudian dia kena pasti kumpul data, analisis. Sama kan? Kemudian dia akan pergi pada merancang. Laksana. Ada rancang, laksana. Benda yang ni sebab McBride ni cuma dia dalam konteks sosial cuma dia step dia mungkin berbeza sikit. Okay sama tak? Dia lebih kurang dia McBride dengan Somet ni lebih kurang dia punya step dalam melaksanakan kajian tindakan. Okay, ada soalan untuk ni? Sebelum ada 2-3 lagi ni Ini antara model-model yang popular dalam melaksanakan kajian tindakan. Maksudnya kalau kita tengok model 3-4 model ni, ini metod kita punya metod kita. Dia punya kaedah kajian kita. Okay, nanti ini untuk topik 3. Nanti sini. Okay, dan seterusnya ni Cambridge McTaggart. Lagi kurang sini aja. Kan? Ini Levin. Dia ada reflect, tinjau awal, rancang, laksana. Lebih kurang kan? Sama je kalau kita print ketiga keempat step ni kita letak, kita compile, kita compare, sama je. Yang McTaggart dengan Somet ni dia lebih diperincikan satu-satu. McTaggart dengan Levin dia umum step dia. Maksudnya step tu dia kita akan bincang sini tinjau awal pada refleksi. Refleksi sini. Ini tinjau awal apa kita buat. Sama dengan sini. Tinjau awal kita ada di sini. Ni kita punya tinjauan awal. 1, 2, 3 ni merupakan tinjauan awal. Okey Ini kitaran. Dia maksudnya dia akan berpusing-pusing. Benda ni dia tak ada kesudahan sampai bila. Selagi
kita rasa tak puas hati, kita akan buat. Sehingga kita dapat satu penemuan yang atau hasil yang kita rasa memberangsangkan. Okay, dapat tegak ni? Clear? Boleh, clear. Okay, clear. Saya teruskan. Ni saya tak nak ni sebab ni kalau kita ada perjumpaan bersemuka, biasanya saya buat macam ni. Saya bagi ni tu kumpulan buat sekejap. Dalam masa setengah jam, apa yang hasil dia. Kan? Okay. Bincangkan. Ini mungkin soalan forum nanti saya bagi bagaimana ni bincang sebabkan kajian benda yang ada. Okey, kajian saya nak tunjuk. Okey ini kita tengok cadangan Contoh tak apa, saya lompat-lompat ni sebab saya nak bagi benda tu kita nampak Okay, kalau rasa saya laju, kita tak faham boleh tanya stop. Tengok Okay, ini kita punya kertas cadangan, kita akan buat 1, 2, 3. Okey, sekarang kita cakap 3 method tu kan, yang step-step tu tadi yang model tu berada di sini. Okey, sini dia refleksi. Atau dalam kajian ilmiah ni atau saintifik ni dia sebut sebagai permasalahan kajian atau penyataan masalah. Okey, dalam ni kita ada refleksi, kita ada tujuan kajian kita akan ada objektif kajian, tujuan objektif ni penyataan kenapa kita nak buat kajian tu, objektif tu mengenal pasti tahap, contoh ayat dia. Okay, kita akan tengok kemudian kita akan pergi kepada kajian-kajian lepas. Bab 2 ni okey, bab 2 ni kita tengok kajian-kajian yang hampir sama dengan kajian kita, yang menjadi rujukan kita. Okey, ini dia punya model. Ini daripada selepas kita model ni termasuklah kita punya implementasi, kita punya pelaksanaan. Daripada pelaksanaan tu kita akan dapat hasil. Hasil tu kita akan dapat pergi sini. Dapatan kajian. Pada dapatan ni kita akan bincang dan seterusnya kita buat kesimpulan. Okey. Ini contoh Ini kita tengok okey Okey, latar belakang ni kita punya satu persatu contoh Ini boleh tengok model-model macam mana penulisan dia. Tapi apa yang kita nak penting di sini, apa yang penting adalah kenapa kita nak buat kajian. Apa masalah kita? Okey, kemudian kita akan pergi pada isu. Maksudnya daripada sini, penyataan masalah kita ni, refleksi, berdasarkan refleksi refleksi ni sama ada refleksi daripada satu APS atau refleksi pada keseluruhan topik atau kita punya kelas tu. Okey, ini dia punya step dia contoh. Kemudian model, kita akan pergi pada ni, reka bentuk kajian, kajian tindakan. Reka bentuk kajian kita bukan kuali, bukan kuanti. Ini metod. Metod kita adalah kajian tindakan. Reka bentuk kita. Kajian merupakan sama ada kualitatif, kuantitatif atau mixed method Tapi kita menggunakan reka bentuk. Dia kaedah lain, kaedah ni kaedah kuali, kuanti atau gabungan. Reka bentuk ni maksudnya design, research design. Research design kita adalah kajian tindakan. Dalam kajian kita punya kajian tindakan kita ada model yang kita tengok tadi, ada 3-4 model tu. Kita pilihlah model mana yang kita rasa bersesuaian, boleh menjawab atau menyelesaikan isu yang kita dapat, yang kita hadapi. Okey, ini yang adalah prosedur dia, ini langkah dia. Ini maksudnya kita akan sini kita akan terangkan kita punya model di sini. Okey, ini based on model kita, model yang kita ni. Kemudian kita akan pergi model tu, siapa sampel kita, apa instrumen yang kita nak guna. Sampel ni siapa dia? Pelajar. Maksudnya kelas kita, pelajar tingkatan 2A1 untuk subjek Bahasa Melayu. Murid 1 Ibnu Sina untuk subjek Tauhid. Contoh. Based on kita punya isu. Kemudian instrumen kajian itu alat kita nak kajian. Okay, soal selidik, soalan exam, soalan ujian, apa-apa saja yang kita nak guna, modul. Okay, maksud modul ni apa yang kita gunakan tadi. Dan sebenarnya kita bagi 4-5 ni, maksudnya kita hanya hasil dan kita akan buat dengan semua. Ni contoh. Ni contoh
Okay, kalau tengok yang saya bagi, kita boleh tengok maksudnya kita nak memperkenalkan program sehari selah. Tadi saya dah ceritakan satu hari satu ayat, satu hari satu huruf dan sebagainya. Okay, program sehari selain berbenang. Kurang macam satu hari satu ayat atas satunya memperkayakan. Okay, isu sekarang ni kita masalah pelajar kita menghadapi masalah kosa kata murid ke tempat. Ini untuk subjek bahasa Melayu tak ada saya. Okay, ini kita punya lebih kurang macam ni lah. Ini refleksi kita. Okay, refleksi kita. Okay, kaitkan refleksi maksudnya kita punya pengalaman kita punya muhasabah kita sepanjang PDP yang lepas atau sebelum ini. Okay, kaitkan refleksi pengalaman PDP kita yang lepas dan rujuk bahan yang berkaitan seperti buku latihan. Mungkin kita tengok bila kita bagi latihan ni budak jawab, tak apa kita bagi karangan. Majoriti pelajar menghasilkan karangan yang tidak memenuhi keperluan atau kehendak soalan. Kehendak hasil karangan yang sepatutnya. Kan? Sebab mungkin kita sebelum ni kita guna, kita mengajar, kita masuk kelas, okey hari ni topik kita, isu kita adalah untuk hasilkan karangan bertema bla bla bla. Biasa itulah kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia akan ada tema kan. Okey, tema dia apa dia? Okey, tema katakan aktiviti di sekolah, maksudnya perayaan saya ambil perayaan kaum. Kita tengoklah apa tema dia. Nak buat tentang hari raya, kalau pelajar Cina mungkin nak buat tentang Chinese New Year, India mungkin nak buat tentang Deepavali. Apa pengalaman dia orang? Okey, kita tengok hasil dia, maksudnya kita terang apa. Okey, karangan. Biasa kita mengenai karangan ni dia akan ada step dia. Dia akan sediakan pembukaan. Okey, ada 5 isi, penutup. Semua kan? Kita pun cerita okey budak kita bagi okey buat. Itu kita punya style sebelum ini. Kita punya cara kita. Bila kita buat macam tu, setiap kali kita masuk kelas, bila masuk topik berkaitan dengan karangan je, kita buat macam tu. Dia terang apa ni, okey budak masing-masing dia buat kerja secara individu. Hasilkan satu karangan dia. Kemudian bila dia siap, katakan hari tu siap ke tak pun, okay, dia balik buat kerja rumah atau mungkin hasil dia tak memuaskan. Kita duk fikir balik mungkin cara aku salah. Kita reflect. Kenapa budak-budak ni? Banyak kali aku terang ini, isi, 5 isi. Tapi ada pelajar jawab, daripada dia punya karangan tu siap, tapi ada 2 isi je. Berarti kita beritahu, dalam karangan dia perlu ada 5 isi penting. Dia ada pembukaan, pengenalan, 5 isi, dia punya huraian semua, dia akan ada kesimpulan penutup dan sebagainya. Itu kita punya ni. Jadi kita pun buat refleksi, mungkin cara aku salah. Mungkin style aku mengajar ni silap. Budak aku bagi, walaupun aku bagi semua, budak buat seorang-seorang. Ini menyebabkan budak tak ada idea. Jadi kita pun, mungkin aku nak ubah lah. Mungkin kita siang-siang dengan member kita, jiran ke apa semua, kita cari bahan-bahan internet, kita baca, kalau topik macam ni, karangan ni, detail kita bagi dalam kumpulan. Kita buat kumpulan, budak kita bincang-bincang, kumpulan bincang, budak setiap kumpulan ni dia bincang isi-isi penting semua duduk, kemudian lepas tu diorang siapkan secara individu. Tapi guna satu isi yang sama. Contoh, tak pun semua kumpulan bincang, dia bagi idea semua, kemudian setiap kumpulan kena bentangkan apa isi utama. Okay, daripada semua isi utama tu, katakan daripada 5 kumpulan, kita ada 5 kumpulan, kita akan dapat 25 idea, 25 isi. Okay, cikgu pun tengok, kita sebagai guru, kita tengok, okay, kita bincang pula, okay, sekarang ni kita ada 5 kumpulan, kita ada setiap kumpulan ada 5 idea. So, kita tengok idea 1, kumpulan 1, kumpulan 2 dan seterusnya. Kita tengok idea mana yang paling penting, paling bersesuaian dengan topik yang kita bincangkan. Kita tengok, okay, mungkin kumpulan 1, kumpulan 2 ni, dia bagi idea yang hampir sama tapi mungkin pengolahan dia. Contoh saya ambil lah, memperkasarkan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar, contoh. Contoh mungkin pelajar ni bagi peranan guru. Mungkin kumpulan 2 bagi tindakan pihak sekolah. Dia tengoklah, sekolah guru ni kita gabungkan peranan sekolah, sistem. So apa dia? So kita gabungkan isi tu, kita keluar.
last kali kita buat keputusan, okey, kita dah dapat 5 isi yang utama. Daripada tadi 25 isi tadi, kita ada gabung-gabung, kita dapat 5 isi utama, huraian semua kan. Okay, daripada situ, kita minta lah pelajar buat, okey, daripada sini, pastikan kamu semua siapkan karangan based on 5 isi tadi. Ya, apa hasil kita akan dapat? Sekejap Kita dapat tak tadi? Apa hasil kita akan dapat? Bila kita bagi ni, maksudnya setiap satu kelas kita 30 orang, dia jawab soalan dia. Soalan tu kita ada bincang, jawapan dah ada, maksudnya isi dah ada. Kita minta setiap orang buat karangan based on 5 isi yang telah dibincangkan. Okay, apa perubahan kita kan? Kemungkinan yang kita akan dapat hasil dia. Ada siapa boleh respon? Agak-agak dia kualiti karangan tu macam mana? Format. Lebih Mungkin kita akan dapat, maksudnya isi ada. Mungkin cuma cara berbeza. pengolahan ayat. Pengolahan tu aja berbeza. Itu aja nak bezakan pelajar, tapi dia punya format tu. Sebab ini antara pendekatan yang kita boleh gunakan contoh sebab saya tengok, sebab saya pernah pergi observe di MRSM Kuala Kinabalu, pelajar saya, guru MRSM, dia buat macam ni. Dia mengajar bahasa Melayu, tingkatan 5. Dia start dia, saya tengok, menarik. Kan? Dia bagi pelajar bincang semua, mula-mula dia katalah, dia punya set induksi semua apa yang hari ni semua. Kemudian isu-isu semua kan. Kemudian dia suruh pelajar cari satu solution. Duduk kumpulan. Okay, dia buat semua. Dia bentang. Kemudian dia last kali dia buat conclusion. Apa isi yang boleh dimasukkan? Yang penting. Sesama persetujuan. Maksud guru bimbing, pelajar tengok. Okay, dah dapat. Okay, siapkan. So karangan dia memang cantik. Semua budak boleh menghasilkan karangan yang baik berdasarkan isi yang telah dibincangkan. Isi utama. Huraian tu, kan tadi ada kumpulan-kumpulan dah buat kan. So benda ni dia boleh masuk sebagai huraian-huraian lain. Sebagai support kepada isi utama. So pelajar ni dia trend dia sekolah tu memang karangan semua. Contoh. Ya, itu dia punya contoh yang saya nak tunjukkan. Ini kita punya ni. Jadi kita kekal, maksud sampel kita tu budak-budak kita jugalah. Sebab dalam kajian ni sampel tu dia kecil tak apa. Kita juga sebagai guru kita boleh jadi sampel. Kan? Macam sini berdasarkan refleksi. Buku latihan, kita boleh tengoklah kita punya bahan, kita punya rujukan kita rujuk kepada buku latihan, kertas ujian, buku latihan. Kadang kita bagi assignment, kita bagi tugasan, budak jawab macam-macam. Ini berkaitan dengan isu dia. Sewaktu saya menyemak karangan murid ke tempat, saya rasa sungguh terkejut kerana dapat. Ini beza ayat kajian tindakan. Dia boleh guna saya, aku. Maksudnya semasa. Tapi kalau dalam kajian ilmiah, dia akan lebih penulisan dia menggunakan bahasa yang lebih saintifik. Okay, saya rasa sungguh terkejut kerana saya dapati walaupun mereka telah berada dalam mengatas tahap perusahaan kosakata dalam kalangan murid sungguh tahap bla-bla-bla. Apabila mereka menggunakan perkataan yang biasa, maksudnya diorang punya penguasaan word tu, kosakata tu masih tidak berkembang, terhad. Berbanding mana kita buatlah kempen. Dari situ dah ujian, soalan tu dia berarti minta murid untuk beli ayat berdasarkan perkataan yang lebih. Saya dapati 30 betul jumlah murid dan ini tidak menjawab soalan tersebut. Mungkin sebab dia tak jawab sebab dia punya pelajar ni tidak menguasai kosakata. Jadi sebab itu perlukah saya ajar semula. Kadang kita fikirlah, aku perlu ajar semula ke aku nak kena buat benda lain. Kan? Ajar semula dapat membantu. Sebab kita punya plan, kalau aku ajar semula, aku boleh bantu. Boleh bantu peningkatkan. Kita fikirlah, okey tak okey, aku tak okey. Sebab sini, ini yang dikatakan dia punya isu dia ni. Jadi isu sini kan, ini kita punya tujuan kita. Perlukah aku ajar? Ini kita boleh katakan ini sebagai objektif dan soalan kajian. Adakah cara saya mengajar selama ini dapat membantu murid kita? Apakah yang boleh saya lakukan untuk menarik minat murid? Mampukah saya? Dan bla-bla. Namun begitu, apakah tindakan yang boleh dilakukan bagi menangani masalah ini?
Ini tujuan kajian. Maksudnya kita nak cari satu penyelesaian untuk menangani masalah ni. Tengok fokus kita. So sebuah tu kita tengok fokus kenapa benda ni berlaku. Tadi kita tengok step tadi kan. Sekejap. Tadi kan, sini dia ada step dia sini. Kumpul data, maksud data. So, tadi kita kena pasti masalah. Sekarang kita tengah kumpul data dan maksud data. Kenapa benda ni berlaku? So, kita buat, itu tujuan refleksi ya. Okay. So dia akan masuk pada isu. Walaupun saya punya masalah, murid saya punya kosakata yang sangat terhad. Mereka hanya mampu menggunakan, okey, ni selepas kita buat pemerhatian, kita tanya budak, masalah budak, kita tengok dia punya buku latihan, apa dia orang tulis tu benda yang ni. Terus kesilapan penggunaan, mungkin banyak kesilapan bila mula ayat kesilapan yang sering dilakukan. Ini data yang kita dapat. Daripada 30 orang, kita kumpul, okey, yang sering, yang majoriti pelajar ni, dia tidak mahir atau silap, selalunya silap dalam penggunaan perkataan. Murid menggunakan kosakata yang berulang-ulang sebab dia dah tak ada, dia tak kaya, dia kosakata ni dia terhad, so dia tak boleh nak ni. Maksudnya ini yang ada apa, kita kaitkan dengan pemikiran aras tinggi ni, maksudnya dia boleh guna ayat atau dia boleh menunjukkan bahawa penguasaan dia tak bergantung kepada satu jawapan dia boleh bagi jawapan, dia style menjawab tu. Murid tidak menggunakan kosakata, murid tidak menjawab soalan dengan ayat, dia tak faham dengan ni. Dia dari situ, kita tengok objektif kita. Kenapa kita nak buat kajian ni? Tujuan kajian utama secara umumnya untuk meningkatkan nilai GMP sekolah dengan peningkatan peratus sambung Melayu. Kesan dia, bila kita buat ni, apa hasil dia? So, dia punya objektif khusus dia. Khusus meningkatkan bilangan kosakata, meningkatkan keupayaan membantu murid, meningkatkan peratus pelajar cemerlang. Itu hasil dia. Itu matlamat kajian kita. So dari sini, objektif ni, beza objektif dengan soalan kajian. Objektif penyataan. Soalan kajian lah. Lepas soalan kajian, dia soalan. Katakan meningkatkan. Objektif kita adalah untuk meningkatkan. Kita nak buat soalan, soalan ni macam mana kita nak buat soalan? Ayat ni kita nak tukar kepada bentuk. Rasa siapa boleh respon dari sini? Meningkatkan bilangan kosakata baru yang diketahui. Kita nak pastikan bilangan kosakata meningkat dan difahami. Bagaimana kita nak buat ayat? Soalan. Untuk penyataan meningkatkan bilangan kosakata. Kelas, siapa boleh respon? Ini beza objektif kajian, research objektif dengan soalan kajian atau research question. Nanti kalau kita buat master ke buat PhD, kita akan faham bila orang sebut, sembang dengan pelajar yang macam ni, boleh sebut RO, RQ. RO ni objektif, RQ soalan kajian. Question research question dengan research objektif. Ini saya bagi secara tak tepat lah, tapi gambaran umum. Bagaimanakah soalan? Apakah bilangan kosakata boleh diketahui dan difahami? Bagaimana cara untuk meningkatkan? Adakah dengan menggunakan sehari selembang benang boleh meningkatkan kosakata baru pelajar? Kita kaitkan ini dengan kita punya tajuk. Kita punya ni program kita. Maksudnya kita punya independent variable. Dependent yang tidak bersandar, yang kita akan guna untuk memperkayakan kosakata. Kita masalah sekarang, kita nak memperbanyakkan kosakata. Okey. Mungkin soalan kajian kita tambah sini ayat warning soalan kajian. Bagaimanakah adakah bilangan kosakata boleh dipertingkatkan, diketahui dan difahami melalui pendekatan program sehari selembang benang. Okey. Bagaimanakah
Cari selebar benang boleh meningkatkan keupayaan murid beraplikasikan kataan baru dalam ayat yang dibina. Bla bla bla. Okay, dapat tak kita nak bezakan soalan dengan objektif? Plus? InsyaAllah dapat. Okay. Ini tak apalah. Nanti bila buat tu kita nampak. Sekarang ni kita belum baca. Kita tak baca. Kita tak tengok lagi contoh-contoh kajian yang ada dalam sekarang ni internet ya. Google ya. Bersepah. Okay. Saya rakan-rakan kita pun yang ada yang dah lepas ayat ni pun dah ada boleh rujuk dengan dia orang. Okay, kemudian kita punya sampel kita. Kumpulan sasaran kita, siapa sampel kita. Kajian ini akan melibatkan 30 orang murid ke tempat hari yang diambil. Kajian ini akan melibatkan murid-murid dalam kelas 1 Ibnu Sina yang menghadapi masalah jawi. Contoh, katakan kelas kita ada 30 orang tapi 20 orang hadapi masalah. So kita tak ambil 30 orang tu, kita cuma guna 20 orang. Sebab yang kita tengok, kita punya sampel kita cuma nak tengok budak yang bermasalah. Ini mungkin dia nak tengok semua. Satu kelas dah ambil. Tak pun kelas tingkatan 4 Bistari dan 4 Tempua. Kita gabung. Ada 2 kelas. Kita nak bandingkan kelas A, kelas Tempua dengan kelas Bistari. Contoh. Kemudian kita pergi kepada tingkatan jawab masalah. Ini dia punya step dia. Ini tadi. Yang model-model kita nak guna. Macam mana kita nak tinjau masalah? Langkah-langkah awal. Dia bla semua. Ini kita punya program yang kita rancang. Ini benda yang method kita ni, kita punya kajian kita ni. Kita nak buat benda ni. Ini step kita. Pelaksanaan. Macam mana program 2004 contoh. 2 perkataan dalam tempoh 4 minggu. Ini antara program-program yang kita boleh letak. Contoh ini pelaksanaan, tak apa, jadual. Ini dalam kita punya proposal. Dia dapat je kau. Nanti tengok balik kelas ni, lepas ni boleh baca balik. Kita faham Sekarang ni pening masih baru Kita baru 2 jam lebih kita tengok ni. Ini dia punya tak apa jadual tak perlu buat, bukan. Contohlah. Saya cadangkan nanti guna template ni. Sekarang ni kita sampai bab 3 template ni, kita buat macam ni. Guna tak apalah benda tak sangat. Sini ni refleksi. Nanti masa bentang nanti untuk perjumpaan kita yang kedua nanti kita akan tengok kepada sini. 1 bab 2 bab 3. Apa kita nak buat? Sini method ni kita akan pergi kepada kita punya model-model yang kita guna ni. Kita akan bentuk kajian ni, kita akan pergi kepada model. Metodologi kajian apa kita guna. So method kita adalah kuantitatif atau kualitatif atau mixed method. Kemudian kita akan cerita sikit, kita ni lah introduction kan, introduction berkaitan dengan topik ni. Ini pertama sini ini bab 2 ni berkaitan dengan kajian-kajian lepas. Kita baca, tengok abstract dia, kita tulis sini. Apa hasil, apa yang dia buat, apa hasil dia, apa reka bentuk kajian. First sekali, tujuan kajian ni, kita tengok literature review, kita akan tengok kajian tu berkaitan siapa. Menurut A, menurut Nazir, dalam kajiannya terhadap bla 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 yang menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian menggunakan reka bentuk kajian tindakan yang menggunakan model SOMAC. Contoh, di kajian dia untuk bla 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 daripada sampel 40 orang mendapati dapat hasil. Maksudnya di sini untuk literature ni paling mudah kita rujuk kepada. Kalau tak nak baca keseluruhan artikel yang kita jumpa tu kajian-kajian kita cuma tengok abstract kajian tu. Tengok abstract kita faham situ. Jadi pada abstract kita dah boleh nampak apa yang diorang dah buat, apa hasil diorang. Sebab dalam abstract dia akan ada 5 komponen utama. Dia akan ada masalah, isu itu dia punya refleksi. Dia akan ada method dia, sampel dia. Dia akan ada instrumen yang diguna dan dia akan ada hasil dan hasil maksudnya dapatan dia akan ada apa sumbangan atau contribution kajian dia. So daripada abstract tu kita dah boleh dapat gambaran umum. Nak lebih jelas kita baca keseluruhan kajian tu, keseluruhan artikel.
Okay, untuk rujukan ni tak semestinya kita hanya cari kajian tindakan, tapi kita cari kajian-kajian yang hampir sama dengan kita punya isu atau masalah. Okay, recall balik macam mana cikgu kelas buat semasa FYP tu. Kita bagi yang program degree yang ada FYP. Okay, dapat sini dekat. Okay, nak suara kejap bagi metod itu kena pilih yang model. Kita tengok model untuk bina metodologi. Bukan semua model itu sesuai untuk kita, tapi model yang kita rasa relate dengan isu, dengan kita punya tujuan kajian, dengan objektif kajian. Sebab saya berdasarkan pengalaman saya sebagai akademik ni, bila saya baca tesis ke, tak apa saya menyelia pelajar, saya tengok isu, saya tengok problem statement dia, pernyataan masalah, saya tengok tujuan kajian soalan kajian ni sama sebab tujuan ni dalam bentuk pernyataan, soalan. Lepas situ kami dah boleh tahu metod apa yang calon ni akan guna. Kadang kita baca metod. Kadang pelajar cerita saya nak guna kualitatif. Tapi dia punya soalan objektif dia punya problem statement dia punya isu ni tidak boleh dijawab secara kualitatif. Dia perlu dijawab secara kuantitatif. Isu dia tak boleh buat kajian tindakan. Dia perlu buat kajian eksperimental. Contoh, ini bukan kajian tindakan, ini kajian eksperimental. Ini kajian case. Ini kajian naratif dan sebagainya. Itu dia ni, maksudnya daripada situ kita dah boleh guna model. Tapi sekarang ni konteks yang kita bincang ni adalah kajian tindakan. So kajian ni adalah kajian tindakan yang yang disyorkan menggunakan model-model yang ada dalam kajian tindakan. Contoh yang saya bagi tadi, PAT. Boleh guna itu. Tengok kesesuaian. Okay, nak suara dapat Kelas? Clear? Okay, jelas. Okay sekejap saya balik kepada ni nanti dia. Terus kita pergi kepada ni, method. Maksudnya ni. Kemudian analysis sekarang ni kita untuk kita punya tugasan satu ni, kita pergi sini aja. Saya cadangkan kita guna format dan kita guna template ni buat cerita sini. Nanti report pun kalau nak buat macam ni pun boleh. Sampai bab 5 sini. Kalau nak buat asing, maksudnya nak buat step by step macam ni pun okey, nak guna template. Tapi proposal better senang, kita nampak dekat mana refleksi, dekat mana tujuan, dekat mana objektif, dekat mana LR dia, literature review. Okay, clear ni? Ini contoh contoh bagaimana kita menyediakan proposal kajian tindakan. Ada soalan? Ini step-step dia. Kemudian tadi prosedur, kemudian termasuk dia. Prosedur mengenai pasti pendekatan. Okey, tadi saya sebut kan, mengenai pasti pendekatan kajian. Terangkan jenis-jenis kajian akan model-model tu. Bincangkan prosedur dalam model tadi, proses dalam model tadi, contoh-contoh proses apa yang kita nak buat. Dia ceritalah apa kita nak buat. Dia kata tindakan yang dia ni kajian tadi. Ini beza dia. Kalau kajian tindakan ni dia guna pendekatan kajian tindakan ni atau metod kajian tindakan ni, beza dia dengan kajian ni mengambil tindakan untuk penambah. Ingat kajian tindakan ni biasanya kita untuk penambahbaikan kita punya amalan sedia ada. Tapi dalam kajian lain adalah untuk mencari maklumat dan mendapatkan kefahaman baru, iaitu fundamental. Kita membina pengetahuan dalam kajian mengenai bagaimana dan kenapa penambahbaikan telah berlaku. Ini kita cuma nak cari, kita cuma nak ambil tindakan. Yang ini kita nak cari sesuatu yang fundamental, sesuatu yang baru. Dan tindakan yang perlu kita ambil ini kita nak baiki saja. Ini dia punya antara teori Eliot, James Edelman kajian tindakan interpretif, bahawa cara yang betul untuk melaksanakan kajian adalah seorang pengkaji melihat dan melaporkan apa yang pengamal lain buat. Tadi itu masih popular dan Zofi. Yang kedua, Whitehead ni percaya bahawa pengamal boleh memiliki penyelesaian sendiri mengenai apa yang mereka buat, iaitu kajian ini kaji self study secara kendiri. Kajian orang pertama. Jadi sama ada kita orang yang pertama buat
pendekatan tu, amalan tu. Kajian tindakan teori kehidupan, okey, atau kajian tindakan. Ini jadi ini contoh-contoh kajian tindakan. Okey, ada soalan? Okey, kita tengok Sebenarnya saya tak nak ni banyak sangat. Ini just story je. Prosedur. Ini tadi kan, ini prosedur yang kita bincang tadi. Ini ada lagi kalau cohort mania ni apa dia. Ini dia punya model dia. Ini Levin, rancang bertindak mati. Ini antara prosedur atau model kajian tindakan yang saya tunjuk atas tadi. Ini tambahan lagi cohort dengan mania. Dia sama je, dia lebih kuat sebab ini dia punya penerangan dia lebih pecahan. Paling mudah kita print, dia tengok tampal. Tak rasa minta maaf sebab mungkin setelah orang lain nanti ke depan ni saya akan tunjuk dia punya contoh. Saya tunjuk secara perbandingan lebih mudah. Sekarang ni saya terang sesuatu kan. So memang kita nampak confuse kan. Kalau kita letak sebelah-sebelah lebih mudah untuk kita nampak dia punya apa proses dia. Bagaimana dia orang buat. Tapi secara umum kita nampak sama aja. Ini dia panggil model dua gelung. Okay. Dia ada 2 cycle daripada Levin, kemudian dia pindah. Dari sini dia reflect. Maksud dia buat benda gelung pertama tak berjaya, dia pergi gelung kedua. Dia pusing benda yang sama tapi dia berulang-ulang. Mungkin 2 gelung, 3 gelung, 4 gelung. Maksudnya benda tu berjalan. Contoh sini, dia sampai tinjauan awal pun dekat refleksi, dia terus pergi refleksi, dia detail lagi gelung kedua. Namanya dia akan pergi merancang, bertindak. Dan pusing, dia akan non-stop dia punya proses dia. Okay. Nampak Ini dalam model juga model. Contoh di sini, kita nak buat refleksi. Okay, ini antara isu yang kita boleh kemukakan. Okay. Yang merah, tengok yang merah tu, murid dalam kelas saya nampaknya menghadapi kesulitan besar. Sebab ini sebab tu ayat dalam kajian tindakan ni dia boleh ayat yang bebas. Kita sendiri, kita boleh guna ayat kita sendiri. Murid dalam kelas aku nampak blur. Apabila aku mengarahkan mereka membuat persembahan lisan. Bila murid menulis karangan, ini antara refleksi lainnya. Ada 2-3 refleksi ke contoh. Apabila murid menulis karangan, mereka jarang sekali menggunakan strategi melemak semula ayat yang telah diajarkan. Jawapan peperiksaan yang diberi oleh murid dalam sastra merupakan replika. Maksudnya dia replicate. Dia baca, dia hafal, dia tulis balik. Maksudnya budak-budak ni dia hanya membaca. Jadi kesan dia tengok kenapa bila benda dia berlaku, apa kesan dia? Budak tidak boleh menjawab soalan dengan maksud tidak memenuhi mungkin amalan kebat contoh. Macam ni kan? Kemudian kita buat tinjauan awal. Kenapa benda ni berlaku? Kita tanya budak secara ni. Tak apa kita tanya budak. Tak apa kita tengok dia punya jawapan-jawapan dalam buku latihan. Contoh ini kita tinjauan awal. Okay, kemudian selepas tu lepas dapat tinjauan awal, kita akan merancang tindakan. Okay, guru perlu membentuk soalan yang menentukan apakah aspek-aspek yang belum difahami. Apakah kesukaran? Ini soalan kajian. Ini soalan ini soalan dalam kita punya soalan kajian Tapi dalam objektif kita tukar dalam bentuk pernyataan. Menentukan, memahami atau mengetahui aspek-aspek yang belum difahami oleh pelajar tentang topik yang diajar. Mengetahui, menilai kesukaran. Bolehkah masalah ini dapat diatasi? Menentukan sama ada masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan mastery. Adakah masalah ini boleh diatasi dengan mengajar semula topik kaedah mastery? Ini mastery semua dah nanti cikgu dah jumpa dengan ni dalam KPD benda-benda ni. Ini pendekatan dalam pengajaran, strategi pengajaran dalam strategi pengajaran kita ada recorded lebih kurang 100 yang recorded ni lebih kurang 81 strategi, tapi tak ada satu pun strategi yang dia boleh claim dia paling berkesan untuk semua. Syarahan, ceramah, problem based learning. Okay?
kerja berkumpulan, brainstorming, cooperative learning, kan yang kita belajar semua strategi yang cikgu gunakan, cikgu tulis tu kan. Dia tak boleh kata strategi dia paling berkesan untuk semua. Mungkin kita mengajar hafazan tak boleh guna strategi A. Mungkin mengajar matematik sesuai guna strategi A. Berkesan strategi A dalam matematik tak mesti berkesan strategi A dalam bahasa Melayu. Kan? Baik apapun kita akan ada strategi yang berpusatkan guru juga. Bukan 100% kita masuk kelas, sebab dalam kelas dia takkan berlaku dalam dunia ini, dia takkan berlaku 100% berpusatkan pelajar. Kecuali online, kita upload je, pelajar buat semua. Macam sekarang ni memang kita kata nampak macam berpusatkan saya kan, saya banyak bercakap. Tapi dia ada mix sikit, student centered. Saya soal jawab, tanya, pelajar jawab, dan pelajar pun akan cari sendiri. Maksud dia tak boleh lari daripada pendekatan berpusatkan guru. Dan mungkin hari ni dia tengok dulu, kalau kita belajar agama, dengan ceramah agama, dekat masjid, dekat surau ke semua, dekat mana function, ustaz tu ceramah aja. Perasan tak? Sekarang ni dah ada. Dia tengok ustaz. Dia ada dia buka soal jawab. Kalau tengok apa? Sebahagian boleh kata semua ustaz ni dia buat ceramah ke ataupun kalau tengok walaupun dia dalam nada bergurau ke nada joke, tapi dia ada jawapan penyelesaian kepada kemusykilan pendengar. Azaidrus macam mana dia punya style. Walaupun nampak merepek kan, tapi jawapan dia macam ni. Dia tak boleh tengok yang saya suka yang Pahang yang apa, Ustaz apa, Badrut yang pegawai Balai Agama Islam Pahang tu. Saya masih suka follow dia. Memang top lah, antara yang top di Pahang lah. Memang dia punya style dia memang relax dan dia punya penerangan dia memang simple. Antara ni dan banyaklah kita tengok sekarang ni banyak yang penceramah yang popular yang memang macam mana dia boleh tarik crowd. Azaidrus dia tarik, dia yang Pahang tu apa siapa nama apa? Badalisha. 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 Dia punya style dia tengok daripada saya follow daripada dia badan display sampai ni nampak badan besar sikit lama. Walaupun dia dengan saya dia rasa dia muda sikit saya tapi dia punya style dia macam mana? Selamba kan? Tak apa yang apa dari 9 tu yang apa yang Seremban tu yang bahasa Minang. Itu pun maksudnya dia ada pengikut masih. Tapi saya tanya, saya tak ikut kemudian Ustaz Kazim macam mana dia punya style. Kalau Blok Utara ni dia akan tengok jiran saya je. Destinasi sekolah dan jiran kat kampung Samsuri Ahmad. Daripada zaman dia muda, zaman dia dulu dia pun sebab tu contoh kalau saya tengok Ustaz Samsuri Datuk Samsuri sekarang ni Ustaz Samsuri ni dulu memang masa dia muda, masa dia zaman sekolah pun dia memang excellent akademik dan dia excellent dalam syarahan tapi hantu, panggil dia hantu juga. Dia masuk UM pun hantu. Sebab tu kita tengok dia boleh cerita ni, dia boleh cerita macam dia kaitkan dengan pengalaman dia. Ustaz Azaidrus pun tu, dia kaitkan dengan pengalaman dia. Maksudnya apa yang diorang boleh share, macam mana benda tu membawa kepada kebaikan. Ustaz Kazim, apa yang Indonesia tu apa, ada 2-3 orang kan yang popular tu. Itu antara bagaimana pendekatan yang digunakan. So kita tak boleh kata strategi pengajaran ni hanya boleh kita sekarang ni kita nak pusat student centered, berpusatkan pelajar, bla bla. Tak ada, kena gabung. Kita tak boleh tinggal berpusatkan guru, berpusatkan pelajar. Memang kita galakkan pelajar aktif lah. Maksudnya kita nak galakkan pelajar aktif, berpusatkan pelajar. Guru perlu ada. Dan juga berpusatkan, satu lagi dia sebut, bagi saya tambah satu lagi, berpusatkan bahan. Maksud kita bagi material kan, dia ada slide. Paling terakhir kita katakan pendekatan gabungan. Sekarang yang paling selamat ni kita guna gabungan lah. Kita ada pusatkan guru, ceramah, guru bercakap. Sekarang ni berpusatkan semua lah. Dia ada guru. Sekarang ni kita punya style mungkin berpusatkan. Style kita adalah pengajaran, strategi pengajaran gabungan. Semua ada. Clear? Ini dia punya proses dia.
rancang dan laksanakan tindakan. Apa yang kita rancang tadi, kita laksanakan, kita buat. Okay, tempoh dia berapa lama? Sebulan, seminggu, 2 minggu. Okay, mungkin untuk topik 1 dan 2. Okay, kita sekarang sampel kita siapa semua kan. Kemudian kita tengok apa kesan dia. Ni dia punya ni Tak apa. Sebab saya tak boleh nak ni sebab saya ni saya tahulah sebab semacam kepala saya nak kata kena COVID, saya dah kena dah. Masa Chinese New Year tu saya dah kena 3 minggu satu family Ini dah sebab saya ni saya kepala tak betul tu tengok saya siap pegang hidung kepala tak betul, lidah hidung pun macam meleleh Efek dia doktor. Tak tahu efek, saya dah sebulan dah saya pergi kerja okey kan. Mungkin efek ni dia mungkin satu semalam tahu makanan ke. Sama macam suami saya pun sekarang masih pening macam mana tu. Ni nak kata panas sebab dah dekat sejak bulan 12 tu pun hari-hari hujan kan sebab sini Tanjung Balai ni saya rasa dia kata setiap petang hujan, memang lebat betul. Sejak 2-3 minggu ni memang hujan lebat pukul 3-4 hujan. Malam. Tapi saya petang Tanjung Balai dia punya konsep dia memang hujan petang. Saya dah duduk 17 tahun Tanjung Balai memang sepasan memang dia memang kawasan antara kawasan tadahan hujan antara kawasan. Dulu kita belajar geografi dia kata Taiping kan. Tapi bila Tanjung Balai ni saya rasa memang cuaca dia memang panas ni pun tapi dia akan hujan. Ya, itu dia punya ni. So, tak apa kita ni sebab saya tak over ni sebab tu saya sambung banyak lagi, tak apa. Setelah boleh baca, boleh tengok macam mana. Kalau ada masalah ni boleh kita bincang ni. Tak apa, esok kita jumpa lagi. Kalau saya okey, saya akan habiskan perbincangan ni. Okey, saya akan tunjuk contoh-contoh. Dan nanti perjumpaan kedua tu cuma selesaikan topik 1, 2 dan 3. Bab 1, 2, 3 asas dia. Sebab ni banyak bahan banyak lagi saya akan sebab saya akan bagi contoh untuk kita guna. Okay, ada apa soalan sebelum kita ni? Pembahagian kumpulan macam mana Prof? Kita tak kumpulan kita semua ni. Ini ni soalan ni yang punya saya ni. Ini kalau kita bersuka. Ni plan saya ni kan. Kelas kalau kita bersuka tu saya nak bagi sambil takkan saya nak cakap. Kita boleh juga kita duduk jumpa ni kita cakap dia kan. Sekarang macam sebagilah contoh dalam tengah jauh buat macam ni sikit nanti ditangkan. At least itu lebih menarik Sekarang ni saya suruh cakap kan. Kita je. Kita tak jumpa tu yang jadi bila online ni kalau nak buat kumpulan ni saya macam saya tak berhati bila kumpulan secara online kita tak boleh nak tapi dah buat ini cuma sebagai panduan kita tengok maka saya masuklah soalan kat forum sebab simple je tapi yang forum ni saya tak apa yang cukup faham apa yang jelas faham tentang fasa-fasa atau langkah-langkah dalam melaksanakan kajian. Tengok balik maksudnya nak kita record balik, kita baca slide-slide yang ada tu. Jadi saya akan share lagi mungkin satu buku daripada KPM Kementerian Pendidikan tu yang memang ada satu model, satu penerangan detail tentang kajian tindakan. Tengok KPM punya model macam mana buat. Sebab benda ni bahan kajian-kajian yang ada tu boleh Google Saya rasa Google je memang akan jumpa termasuk di PLI UC atau daripada ISMP UC memang akan ada kajian-kajian bersepah. Tengok macam mana kita nak faham kajian tindakan tu. Ada lagi soalan? Baik. Kelas? Tak ada. Saya pun galak sebab saya habis pasal awal je selalunya kalau bersemuka tu selalu kelas saya selalu sampai pukul 1.52. Selalu gitu je. Kita break tu kat ni kita nak buat sampai petang tu bohong je kalau ikut jadual tu sampai pukul kan. Itu perancangan memang bukan tak boleh. Kita tak mampu saya tak ni, saya minta maaf. Saya minta diri dulu. Dan coba kita sambung esok. Kita akan bincang lagi. Dan individu tu kalau ada masalah boleh dalam grup boleh kita aktifkan di grup Dan jangan risau saya akan cuba yang terbaik untuk bantu cikgu semua untuk hasilkan. Kalau tak dapat hasilkan ni sebab saya nak dapatkan yang terbaik tu tak boleh sebab kita singkat sebab di PLN ni dia konsep dia kita banyak online dan juga dia bukan bersemuka setiap minggu. Kita bersemuka setiap minggu senang dan kelas setiap minggu mudah
pelajaran komisioner yang biasa 14 minggu kuliah tu mudah kita nak terang secara prinsip. Jadi harap at least cikgu ada pengetahuan, pengalaman dan kemahiran untuk buat kajian tindakan selepas ini. Ini cuma proses, learning proses untuk kita belajar. Hasilkan satu kajian tindakan yang seboleh-bolehnya terbaik. So, contoh ada satu lagi saya nak pesan saya nak beri aja. Jangan cuba buat sesuatu yang baru. Cari yang benda yang ada, kita buat modifikasi. So masalah tu, biasa masalah kita dalam kelas ni, masalah kita di sekolah ni sama aja dengan orang lain, cuma dia berbeza konteks, berbeza sampelnya, berbeza budak, kan? Berbeza isu, kawasan. Kawasan A, sekolah A dengan sekolah B mungkin beza dia, berbeza sikit dia punya budak dia. Okay, faham, pekan dengan Temelung mungkin beza dia punya konteks dia, Kuantan dengan Bera mungkin beza sikit dia punya budak dia macam mana. Di Tanjung Malim mungkin beza dengan di Lipit. Ya, konsep. Itu kajian itu yang dia kata kalau kita belajar tentang kajian ni, kita rasa dia ada satu term selalunya pelajaran dia akan mungkin research gap, jurang kajian. Jurang kajian ni maksudnya benda yang kecil. Jurang yang belum orang buat atau mungkin ada tapi belum jelas. Kajian tu dah banyak, tapi dia ada gap sikit. Contoh saya bagi simple ya. Kadang-kadang kajian tu banyak dilakukan untuk budak bahasa Melayu tahun 5. Tahun 5 ada, tahun 6 ada, tahun 7, 1, 2 ada. Ada, tiba-tiba terpasang kita baca macam 1, 2, 4, 5, 6 ada. Tiba-tiba tahun 3 tak pernah orang buat lagi. Itu dia kata gap untuk tahun 3. Tak pun ada di Pahang, ada di Kelantan, ada di Terengganu semua, tiba-tiba di Selangor tak ada orang buat lagi. Besar sangat, kita pergi daerah, di Bera ada, di Pekan ada, di Kuantan ada, tiba-tiba di Lipis belum ada orang buat. Tak pun banyak buat di sekolah harian, sekolah Arudana, tapi di sekolah agama belum ada. Tak pun di sekolah agama banyak, di sekolah harian tak ada. Tak pun ada di sekolah Arudana, di sekolah semua tiba-tiba di SJK tak ada, di SJKC tak ada, di SJP belum ada. Dah ada semua tu, tiba-tiba dia punya instrumen dia guna surat didik, tapi belum ada orang guna tinjauan menggunakan pemerhatian. Pemerhatian maksudnya duduk, dia tengok, dia catat, dia video kan. Contoh surat didik ni kita buat, kita bagi borang jawab. Dapat banyak kajian bla-bla dia tengok tentang pencapaian akademik, tapi belum ada kajian yang tengok tentang kemahiran berfikir. Tak pun ada kajian seperti tadi, contoh tentang kosakata bahasa Melayu kan, belum ada kosakata dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggeris. Ada kosakata tapi dia tak tengok tentang kosakata. Nahu ni sama tak? Arab panggil apa? Saya confirm kosakata BM kan dalam bahasa Arab panggil apa? Contoh Sorof. Sorof. Kemudian nahu. Benda-benda yang Jadi saya rasa ada ustaz-ustaz yang akan buat tentang sorof, ada buat tentang nahu. Kan? Dalam bahasa Inggeris mungkin grammar, dia punya pronunciation, sebutan. Kalau dalam BM ni dia kosakata, tata bahasa. Dia tak masuk lagi simpulan bahasa. Kan? Itu proses klasik, proses macam-macam. Itu dia punya elemen kata set yang kita boleh guna. Mungkin kajian ni dah banyak orang buat semua, menggunakan model somet, tiba-tiba belum ada Levin. Ada somet Levin, tiba-tiba belum ada McTaggart. Itu dia punya gap yang kita boleh ikut. So, nak selamat, nak mudah, cari 2-3 kajian yang relate dengan masalah kita. Tengok, kita buat modifikasi. Bukan replicate. Bukan duplicate, kita replicate. Duplicate ni maksudnya kita ambil macam tu bikin peta masa budak kan. Kita suruh bikin peta, kita ambil kertas, tekap, okey situ. Duplicate. Kita replicate.
kita buat penyesuaian. Ada orang buat kajian tu, kita bilang kita bersarap. Tapi kajian yang lebih kurang kita ni, kita buat dalam bahasa Melayu. Dia buat bahasa Melayu lah. Cantik benda tu, kita buat dalam bahasa Arab. Kita buat dalam bentuk untuk kajian bahasa Arab. Bukan pilih bahasa Arab. Jadi kita buat kajian tu untuk subjek bahasa Arab. Tapi kajian tu kita buat dalam bentuk subjek matematik. Subjek Jawi. Okey, dapat Boleh. Okey, insyaAllah kita sambung besok pukul 8.30. Berhenti kali ni saya ucapkan terima kasih semua. Saya minta maaf kalau ada apa ni, sebab tak boleh ni, saya dah rasa kepala dah ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Salam. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam.